Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tajuk berkenaan rasuah pemusnah integriti masyarakat. Pertama sekali, dalam konteks integriti dan anti rasuah, rasuah boleh didefinisikan sebagai suatu jenayah major di Malaysia yang berunsurkan penipuan dengan mengambil kesempatan dalam sesuatu tindakan tanpa mengikut undang-undang. Manakala, integriti pula bermaksud suatu sikap positif yang bersifat kejujuran dan kebenaran dalam diri individu terhadap pekerjaannya. Oleh itu, tajuk kami akan menjelaskan berkenaan perilaku penipuan rasuah dan boleh menjejaskan sikap kejujuran masyarakat, termasuklah keluarga, komuniti, bangsa dan juga agama. Di samping itu juga kami akan menghuraikan berkenaan kesan rasuah terhadap politik, organisasi dan juga ekonomi dengan lebih mendalam. Sudah terang lagi bersuluh, perbuatan rasuah sering terjadi dalam kancah politik maupun organisasi dan ekonomi sesebuah negara. Rasuah politik merupakan jenis rasuah paling tinggi yang dilakukan oleh ahli politik dan pemimpin politik. Kesan rasuah politik ini memberi impak yang besar kepada masyarakat dan negara kerana golongan ini yang akan menentukan masa depan negara. Faktor penlibatan ahli politik ini di dalam rasuah politik ialah disebabkan keperluan untuk mendapatkan dana bagi membiayai aktiviti politik mereka. Mereka telah menyalahguna kuasa untuk faedah peribadi dan sekutu serta untuk mengekalkan kuasa yang ada. Kesemua faktor tersebut menjurus kepada faktor tiadanya integriti di kalangan ahli politik. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita lihat kesan rasuah terhadap politik. Pertama sekali, rasuah yang berleluasa dalam politik mampu melemahkan sesebuah negara, seterusnya menghancurkan negara. Selain itu, wujudnya rasa kurang percaya yang menebal dalam kalangan rakyat terhadap pemimpin. Hal ini kerana rakyat sering dipergunakan dan disuap dengan janji-janji manis yang indah kabar dari rupa. Rasuah dapat meruntuhkan integriti sesebuah negara. Nama baik negara akan tercemar dengan peningkatan kes rasuah dalam golongan pemimpin. Seterusnya, rakyat semakin ditindas oleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Kebajikan rakyat tidak dijaga sebaik mungkin setelah diberi kepercayaan daripada rakyat semasa pemilihan raya. Akhir sekali, ketidakadilan semasa pilihan raya, berlakunya perbuatan kuasa antara para pemimpin menyebabkan sesetengah pemimpin terpaksa main kotor dengan merasuah undian untuk memenangi pilihan raya. Seterusnya, mari kita lihat tentang kesan rasuah terhadap suatu organisasi. Yang pertama, rasuah akan menghapuskan kepercayaan di antara majikan dan pekerja dan antara rakan sekerja. Hubungan setiap individu dalam organisasi akan terganggu menyebabkan timbulnya perasaan berpuak-puak. Persekitaran di tempat kerja menjadi tidak lagi selamat dan selesa. Ini akan memberikan kesan negatif kepada reputasi serta kualiti kerja. Jika yang terlibat dengan rasuah itu ialah majikan di suatu organisasi itu sendiri, maka ia akan mencemarkan statusnya sebagai seorang majikan. Ini akan memberikan contoh yang tidak baik kepada pekerja-pekerja. Reputasi dan imej organisasi akan tercemar dan menyebabkan orang awam memandang serong. Ia berkait rapat dengan kesan rasuah yang seterusnya, iaitu melumpuhkan fungsi organisasi tersebut. Ia boleh memberikan kesan jangka masa yang panjang dan seterusnya menyebabkan kerugian dan kemusnahan keseluruhan organisasi. Akhirnya, apabila pekerja terlibat dengan gejala rasuah, maka moral mereka akan merosot. Mereka tidak lagi mampu memberikan komitmen yang baik dan berkhidmat dengan cekap. Mereka juga akan hilang fokus dalam menyelesaikan suatu tugasan yang diberikan. Peraturan di tempat kerja pastinya tidak lagi diendahkan. Mereka tidak lagi peduli hanya kerana wang, kemewahan dan kepentingan peribadi. Terdapat beberapa kesan rasuah terhadap ekonomi negara. Yang pertama ialah pengaliran wang ke luar negara akan menyebabkan negara kehilangan pertukaran wang asing dan modal. Penerima-penerima rasuah berasa tidak selamat untuk mengumpul dan menyimpan wang rasuah di dalam negara kerana ia boleh dikesan oleh pihak berkuasa dan merampasnya. Oleh itu, wang rasuah yang merupakan wang negara disimpan di bank-bank luar negara. Yang kedua ialah meluaskan jurang perbezaan kaya dan miskin.
Ini terjadi kerana apabila berlakunya rasuah, individu atau golongan tertentu sahaja memonopoli kekayaan dalam sesebuah negara, di mana telah menidakkan peluang pada individu atau golongan lain untuk menikmati kekayaan tersebut. Selain itu, rasuah juga merupakan punca utama kenaikan kos dan harga barangan. Para peniaga yang memberikan rasuah terpaksa meninggikan harga barangan dan perkhidmatan bagi menampung kos tambahan ini. Ini boleh menyebabkan inflasi dan kos hidup meningkat. Kajian mendapati rasuah menyebabkan peningkatan harga barang dan perkhidmatan antara 10 hingga 20%. Tambahan pula, kejadian rasuah boleh menjejaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara. Kos untuk melakukan projek pembangunan seperti sekolah, jalan raya dan sebagainya akan menjadi lebih mahal kerana kos rasuah terpaksa diambil kira dalam pelaksanaan projek sedemikian itu. Kerajaan terpaksa membatalkan atau menunda projek tertentu kerana kekurangan sumber wang untuk membiayai projek tersebut. Oleh itu, sebarang kejadian rasuah boleh membawa perkembangan pertumbuhan ekonomi negara menjadi tidak stabil lalu menuju ke arah kemelesetan ekonomi pula. Akhir sekali, kesan rasuah terhadap ekonomi negara ialah menyebabkan tumbuhan pelaburan dan pembangunan tidak seimbang dan saksama, iaitu jika berlakunya rasuah dan penyelewengan, maka ia akan mewujudkan golongan masyarakat yang terpaksa menanggung kesan buruknya. Tumpuan pembangunan dan pelaburan berpusat ke sektor tertentu sahaja. Ketidakseimbangan ini wujud bukan kerana sektor ini mempunyai permintaan dan keuntungan yang tinggi tetapi kerana rasuah. Maka berlakulah pertumbuhan ekonomi yang berat sebelah dan sektor-sektor lain yang tidak akan berpeluang untuk melakukan rasuah, maka ia tidak diperkembangkan. Seterusnya, contoh kes rasuah di Malaysia. Antaranya ialah 4 pegawai kastam dihukum penjara 2 tahun oleh Mahkamah Seksyen atas kesalahan menerima rasuah yang bernilai RM22,000 daripada seorang peniaga kedai runcit pada tahun 2019. Mereka didakwa mengikut Seksyen 1371B Akta Kastam 1967 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 1371 Akta Kastam 1967. Yang kedua, 2 penjawat awam sebuah agensi kerajaan dikenakan perintah reman 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kes meminta dan menerima wang suapan daripada pemilik sebuah syarikat swasta sebagai balasan mendapatkan kontrak bernilai lebih RM180,000. Yang ketiga, seorang anggota polis berpangkat sarjan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen atas 3 pertuduhan rasuah. Tertuduh yang bekerja di bahagian siasatan jenayah narkotik ketika itu didakwa mengikut Seksyen 16AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 241 Akta sama. Dan yang terakhir, 2 individu bergelar datuk direman bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah yang membabitkan projek pembalakan bernilai lebih RM27 juta. Mereka disyaki terbabit dalam kesalahan memberi dan menerima rasuah bernilai RM3 juta berkaitan projek pembalakan bernilai RM27 juta di sebuah daerah di Pahang pada sekitar tahun 2015. Perintah reman dikeluarkan di Mahkamah Majistret Putrajaya dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesimpulannya, rasuah boleh menjejaskan masyarakat dari segi politik, organisasi dan juga ekonomi sekiranya tidak dibendung. Banyak kes rasuah yang berlaku dalam kalangan penjawat awam maupun swasta di negara kita sendiri. Oleh itu, kita semua mestilah menjadi seorang yang jujur dan tidak terpengaruh dengan sikap rasuah.